lafaz dan maknanya itu daripada perubahan. Terpelihara, protected ataupun preserved ataupun tidak dimakan oleh perubahan dari segi lafaz dan maknanya itu. Kenapa? Kerana direkodkan bahasa Arab itu seawal 100 tahun pertama Islam itu berkembang, iaitu bermula daripada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya ialah sistem akar kata bahasa Arab itu telah menyebabkan ia menjadi bahasa yang sangat sesuai untuk dijadikan bahasa Melayu. Sebagai contoh, terdapat 15 ekstra fi'il dengan wazan-wazannya itu yang saya sebutkan sebelum ni, daripada fa'ala sampailah kepada fa'lala, if'ala dan sebagainya itu, semuanya kalau pakar tata bahasa mereka akan merujuk, pakar tasrif fi'il pun, pakar balaghah, ilmu ma'ani dan sebagainya itu pun akan merujuk kepada Al-Quran. Dan seterusnya bahasa Arab Al-Quran itu merupakan bahasa ilmi, bahasa yang bayin, bahasa yang mantiki, bahasa yang jelas, yang logik, yang boleh diterima logik akal itu. Jadi oleh sebab itu maka sesuailah ia menjadi bahasa wahyu. Dan bahkan Rasulullah SAW itu disebut sebagai Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi Al-Bayyinah itu ialah suatu perkara yang jelas, yang clear. Siapakah Al-Bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu merupakan lambang kepada clarity ataupun kejelasan makna bahasa Arab itu sendiri. Dan satu lagi ialah tentang ayat Alastu. Ayat Alastu ini menunjukkan bahawa iaitu ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau rujukannya itu ialah surah Al-A'raf 7 ayat 172 itu, maka dinyatakan dengan jelas tentang satu perjanjian yang telah berlaku pada waktu kita berada di alam roh. Dan kata Profesor Al-Attas, terdapat 3 perkara penting yang patut kita faham apabila kita baca ayat ini. Pertama iaitu roh ini telah mempunyai ilmu. Roh tu ini pada waktu perjanjian ini telah mempunyai ilmu. Ilmu bagaimana? Ilmu tentang dirinya dan ilmu tentang Tuhannya. Dan yang kedua, roh berkebolehan untuk menjawab. Di sini juga membicarakan tentang bahasa. Bagaimana bahasa itu telah bermula sejak azali itu lagi. Bila disebut sejak azali, iaitu sejak manusia itu berada di alam roh. Bukan manusia itu di dalam perut ibunya. Lebih awal lagi daripada itu. Itu kebolehan berbahasa. Dan seterusnya ialah roh mampu membezakan antara darajat, antara hierarki, antara maqam ataupun ialah darajat, kedudukan antara siapa? Antara Tuhan dengan hamba-Nya, dan kemudian antara hamba dengan hamba-Nya. Antara hamba itu sendiri, antara manusia itu sendiri. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya pada sesi ini, iaitu perlu saya ulang bahawasanya dana itu dan perkataan din itu dan perkataan dain itu saling bersangkutan. Dana dan juga dayana, dal alif nun, dal ya nun adalah bersangkutan. Dan kalau dana itu sendiri maksudnya ialah berhutang dan juga menyerah. Berhutang dan juga menyerah. Kita telah sebutkan pada sesi sebelumnya itu. Dan apabila disebut menyerah, maka seperti satu pepatah Arab yang mengatakan bahawasanya mandana rabiha. Mandana rabiha. Siapa yang menyerah, maka ia akan untung. Siapa yang menyerah,
maka dia akan untung. Siapa yang menyerah dan apa yang diserahkan itu? Dan keuntungan apa yang didapati itu? Okey. Pertamanya, maksud menyerah ini ialah menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kita ini kepada Allah. Jadi sesiapa yang menyerahkan dirinya itu kepada Allah, maka dia akan untung selepas mati. Selepas mati itu nampak keuntungan dia itu. Sebab apa kita katakan selepas mati? Kerana ada satu hadis yang berbunyi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak itu ialah orang yang menyerahkan dirinya itu kepada Allah SWT. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan dia beramal ibadat, menyerahkan dirinya, membuat sesuatu yang baik itu untuk semata-mata kerana keuntungan selepas kematian itu. Selepas mati, selepas dunia ini, selepas habis umurnya di dunia ini. Begitu. Okey, itu satu. Yang kedua, erti menyerah itu juga bermaksud, selain daripada menyerah dirinya kepada Allah SWT, juga bermaksud merendahkan nafsu kebinatangannya. Merendahkan nafsu ataupun diri kehaiwanannya, hayawaniyah. An-nafsul hayawaniyah. Nafsu itu ada dua. Satu, al-hayawaniyah, yang bersifat kebinatangan. Yang bersifat haiwan. Begitu. Yang bersifat benda hidup. Jadi, kita harus menundukkan nafsu haiwan ini kepada nafsu an-nafsun natiqah. An-nafsun natiqah ini itu apa? Nafsu yang lebih tinggi darjatnya. Nafsu ataupun diri yang lebih tinggi darjatnya. Jadi di dalam diri kita itu ada pertarungan antara kekuatan kebinatangan dan kekuatan rationality itu. Kekuatan akal itu. Jadi sepatutnya kekuatan akal itu menundukkan kekuatan binatang itu. Jadi an-nafsun natiqah inilah yang berkata-kata kepada Allah SWT sewaktu kita mengiyakan bala syahidina. Alastu bi rabbikum? Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bala syahidina. Bahkan tidak dapat tidak, memang ya Allah ya Tuhanku, engkaulah Tuhan kami. Maka siapakah yang berkata-kata ini? An-nafsun natiqah, iaitu nafsu yang berakal, yang akan menundukkan nafsu hayawaniyah itu tadi. Okey. Jadi apakah yang akan terjadi jika sekiranya an-nafsul hayawaniyah ini tidak ditundukkan oleh an-nafsul natiqah? Yang terjadi sebaliknya. An-nafsul hayawaniyah memenangi pergelutan melawan an-nafsul natiqah. Berarti an-nafsul hayawaniyah berada di atas, an-nafsul natiqah berada di bawah. Bagaimana sekiranya terjadi begitu? Dan kebanyakan daripada manusia ini itu yang terjadi. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kebanyakannya ini yang terjadi. Jadi jika ini yang terjadi, maka manusia akan rugi. Tetapi jika sebaliknya terjadi, an-nafsul natiqah itu menang melawan an-nafsul hayawaniyah, maka akan menjadi rabihah. Jadi di sini kita lihat maksud perkataan rabihah itu, lawannya ialah khasir. Jadi ar-rabh itu lawannya ialah khusran. Jadi kita kena letak di dalam minda kita itu. Kenapa Profesor Al-Attas menaikkan ataupun meng-highlightkan dua perkataan ini? Kenapa? Pertamanya kerana maksud dana itu dan din itu memang menunjukkan kepada penyerahan diri. Itu satu. Yang kedua, Profesor Al-Attas cuba untuk mengetengahkan satu konsep di mana konsep itu yang beliau namakan sebagai tragedi. Konsep tragedi itu yang merupakan lawan kepada happiness. Tragedi ataupun kerugian itu lawan dia ialah kebahagiaan.
Jadi mungkin boleh tengok sesi YouTube saya lah, mungkin Mio boleh masukkan dalam grup WhatsApp lecture ni. Ada sebanyak 8 sesi ataupun siri yang telah saya buat sebelum ni tentang kebahagiaan. Kejap. Okey, Mio dengar tak suara saya? Ada sikit masalah teknikal sikit. Dengar jelas. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Ada sikit masalah, maafkan saya. Okey, saya ulang sekali lagi tadi tentang dana itu tadi yang bermaksud hutang dan juga menyerah diri itu. Jadi menyerah diri itu seperti yang terkandung di dalam pepatah Arab, man dana rabiha, dan juga hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man wal ahmaqu orang yang tidak bijak itu yang sebaliknya ialah yang mengikut hawa nafsu. Man atba'a nafsahu hawaha. Dan kemudian wa yatamanna 'ala Allah. Jadi mereka yang bijak ini ialah mereka yang menyerahkan diri kepada Allah SWT dan mengelakkan daripada terjadinya tragedi itu tadi ataupun kerugian itu ataupun khusran itu. Okey, kita pergi kepada poin seterusnya. Untuk mereka yang baru mengikuti siri-siri ini, saya biasanya mengetengahkan dulu poin-poin penting lah sebelum kita pergi kepada reading. Kerana di peringkat awal ini kita agak fresh, jadi poin-poin penting itu boleh dicatat, dicatat, dan kemudian apabila kita buat pembacaan itu nanti sebenarnya ia mengulang balik poin yang telah diberikan itu tadi. Okey, kita pergi kepada maksud seterusnya din itu tadi tentang perkataan raj'un. Profesor atas meng-highlightkan sekali lagi perkataan raj'un. Raj' ini maksudnya ialah perkara yang berulang-ulang datang. Ia datang, ia pergi dan ia kembali, ia pergi dan kembali. Ataupun dia datang kemudian dia pergi kemudian datang pergi, datang dan pergi. Dan salah satu maksud bagi ar-raj' ataupun raj'un ini ialah hujan. Hujan was-sama'i dzatir raj', dan demi langit yang mempunyai hujan. Maksud dia. Sebab apa disebut hujan itu? Kerana datangnya hujan itu dan kemudian kembali itu kita tengok kitaran. Kitaran bagaimana air terkondensasi menjadi uap, kemudian menjadi awan. Kemudian apabila berat maka ia pun kemudian turun menjadi hujan dan kemudian dia terkondensasi balik. Begitu kitaran itu. Ia datang dan pergi, ia datang dan pergi, ia datang dan pergi. Ia terus-terusan kembali begitu. Ia tidak pergi tanpa kembali, ia kembali. Okey, dan tadi kita sebutkan tentang rabiha itu lawannya ialah khasira. Ataupun rabh, keuntungan itu lawannya ialah khusran. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Tetapi apabila kita kaitkan dengan ar-raj, kembali ini, maka kita sebenarnya mengaitkan dengan satu lagi maksud din itu, iaitu awwidah. Awwidah ini daripada perkataan adah dan i'tadah. Awwidah, dikembalikan. Dikembalikan. Kemudian datang balik, dikembalikan, datang balik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan uwidah? Uwidah ini maksudnya ialah ain waw dal. Uwidah. Adah, ain alif dal ta. Dan i'tada, alif ain ta alif dal. Ini semua berkaitan. Ini yang saya maksudkan sebagai sistem akar kata bahasa Arab itu ia kait mengait. Ia berkait mengait. Dari segi tasrifnya, dari segi maksudnya itu sendiri, sistem maknanya itu. Jadi
Wida itu tadi ialah pulang kembali kepada tradisi. Tradisi itu ialah perkara yang telah lepas, bukan? Bila kita sebut tradition, lawannya ialah modernity. Modernity ni perkara baru sekarang. Tapi kalau kita sebut tradition, itu perkara yang telah lepas. Tetapi dalam Islam ini, perkara yang telah lepas itu tidak dilepaskan begitu saja. Ia masih dipegang. Dan kembali apabila perlu. Apabila perlu digunakan, maka kita kembali kepada tradisi. Kita merujuk kepada tradisi. Kita melihat kepada apa yang ada di dalam tradisi kita itu. Jadi, apakah tradisi? Apakah tradisi bila kita bercakap tentang din? Adakah tradisi yang dimasukkan ini dari segi pakaian? Apakah tradisi yang dimasukkan ini adalah dari segi perkahwinan, makanan semata-mata? Adakah ia bermaksud kebudayaan dan juga sejarah? Begitu. Sejarah artinya kalau tradisi itu dia pergi lebih jauh lagi kepada contohnya Mesopotamia, tamadun Sumeria ataupun bagaimana? Tamadun India, Indus ataupun tamadun Cina. Apa yang kita maksudkan bila kita kata kembali kepada tradisi? Maka kalau mengikut Profesor Al-Atas, kembali kepada tradisi ini ialah kembali kepada sejarah kenabian. Kembali kepada sejarah kenabian. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sejarah kenabian ini? Iaitu agama Hanif. Agama Hanif yang dibawa bermula oleh Nabi Ibrahim AS dan kemudian telah diteruskan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul selepas baginda alaihimussalatu wassalam. Sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW, sewaktu agama Hanif itu telah di al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari aku telah melengkapkan kepada kamu agama kamu itu. Maka Islam itu ialah agama Hanif dalam bentuknya yang paling lengkap. Dan Rasulullah SAW itu adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Yang merupakan tatah kepada cincin. Tatah kepada cincin dalam cycle nabi-nabi dan rasul itu. Okey. Jadi tradisi di sini saya sebutkan tadi ia bukan bersifat sejarah. Dan bukan juga bersifat kebudayaan. Tetapi ia bersifat kenabian dan hidayah yang dibawa oleh nabi-nabi ini yang diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk agama. Dan sambung menyambung sampai sekarang. Jadi din itu sendiri dalam erti kata lain ialah mengait dengan adat yang dibawa oleh Abul Anbiya kita iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, dan kemudian bila kita kaitkan dengan makna adat ataupun fitrah, adat itu juga bermaksud fitrah. Din itu juga bermaksud fitrah. Fitrah tu apa? Fitrah itu maksudnya kecenderungan semula jadi. Dia panggil kalau bahasa Inggerisnya natural inclination. Itu kecenderungan semula jadi. Kecenderungan semula jadi siapa? Insan untuk kembali kepada ajaran Nabi yang terdahulu. Dan bahkan lebih jauh lagi untuk kembali kepada apa yang kita faham, apa yang telah kita buat sewaktu kita berada di alam ruh dahulu. Alastu bi rabbikum itu tadi. Okey, dan seterusnya din dengan maksud berhutang. Din dengan maksud berhutang. Kita jelaskan daripada awal lagi. Jadi saya cuma nak nyatakan di sini din dengan maksud berhutang ini menyatakan dengan jelas bahawa manusia kena membayar hutang. Nak bayar dengan apa? Bayar dengan diri dia. Sebab apa? Sebab manusia tidak ada apa-apa. Jadi daripada tiada, manusia diciptakan menjadi ada. Maka oleh kerana dia berhutang, din itu maksud dia hutang, dain, maka manusia kena bayar hutang. Dah adat dia apabila berhutang kena bayar. Tetapi bagaimana mahu membayar? Kerana kita tidak ada apa-apa. Maka kita bayar dengan khidmat. Tetapi khidmat ini masih belum tepat untuk menyatakan bagaimana kita menjelaskan hutang itu. Tetapi perkataan yang lebih tepat ialah ibadah.
mengabdikan diri kepada Allah SWT. Bila kita sebut perkataan abdi, slave, enslave, maka ia berbeza daripada makan gaji. Ia berbeza daripada para karyawan yang dibayar upah gaji, salary setiap bulan. Sebagai hamba, kita tidak dibayar upah. Tetapi jika kita selesaikan tugas kita itu, maka Allah SWT akan memberikan keuntungan tadi yang kita sebutkan tadi, rabih. Dan suka saya sebutkan di sini satu perkataan lain selain daripada rabih dan selain daripada dain. Dain itu satu bentuk hutang, itu betul. Memang kita sebut bahawasanya dain itu merupakan salah satu daripada cabang dalam cabang makna ataupun makna dasar dan ataupun din. Tetapi Allah SWT telah menyebutkan di dalam beberapa tempat lain dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan qardun. Qardun. Kalau kita tengok di sini dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Hadid, dinyatakan man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan, man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dan dalam surah Al-Hadid itu ditambah walahu ajrun karim. Maksud dia apa? Allah tanya kepada kita, hamba dia ni. Allah tanya, siapakah antara kamu ini yang mahu memberikan pinjaman kepada aku? Dalam tafsir surah ini, ayat ini, ada disebutkan bagaimana golongan Yahudi dan Nasrani mengejek, mocking, mengejek Nabi Muhammad SAW. Katanya, apa ni, Tuhan Muhammad miskin sebab nak meminjam daripada manusia. Miskinnya Tuhan Muhammad itu. Maka sebenarnya bukan begitu maksudnya. Bukan Allah itu miskin. Saya nak jelaskan perkataan qard ataupun qardun ini berbeza sedikit daripada loan, dain. Bagaimana berbeza? Qardun ini sebenarnya ialah satu pinjaman yang berlaku apabila si peminjam itu meminjam barang kepunyaannya sendiri daripada yang dipinjam. Contohnya begini, saya meminjamkan jam tangan saya kepada Mio. Jadi Mio memakai jam tangan saya. Tapi kemudian saya tanya Mio, nak tak kamu pinjamkan jam kamu kepada saya? Apa maksud dia kat situ? Jam tu memang jam saya. Jadi qard di sini mempunyai maksud yang sangat dalam tentang hutang yang kita ceritakan tadi. Iaitu kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Yang Allah nak pinjam daripada kita itu pun sebenarnya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sedikit lagi tentang din bermaksud fitrah. Din dengan maksud fitrah. Fitrah itu sendiri merupakan maksudnya ialah pattern ataupun corak semula jadi. Saya sebutkan tadi natural inclination dan juga pattern. Pattern pun ia juga. Maksudnya corak semula jadi yang telah macam blueprint yang telah dibuat oleh Allah SWT sewaktu Allah menciptakan makhluk ini. Jadi apabila kita menceritakan tentang fitrah dan penciptaan langit dan bumi serta makhluk Allah SWT ini, maka ia akan mengait juga dengan penyerahan tadi. Itu yang kebijaksanaan Profesor Alatas ini bila diceritakan tentang agama, maka ia berkait 4 makna dasar ini, dia tak boleh lari. Bila kita cerita tentang hutang, maka kita kena cerita tentang penyerahan. Itu hutang, dain, penyerahan itu ialah ta'ah. Dan kemudian apabila kita cerita tentang fitrah, iaitu adah, uwidah itu tadi, kita kena ceritakan juga tentang ta'ah. Kenapa saya katakan begitu? Kerana dalam surah Ad-Dukhan, dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-41 ayat 11, maka sewaktu penciptaan langit dan bumi itu, maka apabila Allah SWT telah beristiwa di langit, sewaktu langit itu dalam bentuk asap, wahya dukhan, faqala laha, maka Allah SWT berkata kepada langit dan juga bumi, walil
ardi. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan. Allah kata datang ke sini. Mari kemari, sama ada secara taat, obedient, ataupun karhan, ataupun paksa, disobedient. Datang sini, sama ada secara rela ataupun paksa. Maka berkatalah langit dan bumi itu, qalata ataina ta'in. Qalata ataina ta'in. Maka kedua itu berkata, kami datang dengan rela ya Allah. Kami datang dengan rela ya Allah. Jadi nak ceritanya ayat ini makhluk mereka memahami erti paksa dan rela. Makhluk ni maknanya selain daripada Allah SWT. Mereka memahami erti rela, taat dan erti terpaksa. Karhan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama itu. Maknanya mereka memahami kedua-dua makna itu dan mereka memilih untuk taat. Tetapi apabila disebut karhan itu, maka karhan ini lebih kepada makhluk yang bernama manusia. Sebab apa? Ada cerita-cerita dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahawasanya manusia ini mereka akan datang tetapi berlaku sedikit disobedience selepas mereka datang itu. Mereka datang secara rela, tetapi selepas datang itu, selepas diciptakan itu, maka berlaku sedikit karahan itu. Berlaku sedikit karahan itu ataupun paksa itu. Jadi apabila kita bercakap tentang konsep submission pula, sebab Islam itu daripada perkataan aslama, aslama, maka penyerahan, submission dan aslama ni adalah semestinya mempunyai 3 syarat, kata Prof. Mempunyai 3 syarat. Perkataan aslama, submission dan juga penyerahan ini mesti ada 3 syarat. Jadi kalau tidak lengkap 3 syarat ini, maka itu tidak dinamakan penyerahan yang hakiki. Apakah syarat-syarat itu? Pertama, penyerahan itu mestilah secara sedar ataupun conscious. Penyerahan itu mestilah secara sedar ataupun conscious. Okey, yang kedua, penyerahan itu mestilah berterusan. Tidak ada menyerah kemudian tidak menyerah, menyerah tidak menyerah, menyerah tidak menyerah, itu bukan penyerahan. Dan yang ketiga ialah penyerahan itu mesti dilakukan dengan rela. Jadi sedar, berterusan dan juga rela. Jadi 3 syarat ini mesti ada di dalam penyerahan. Dan kalau tidak ada, maka ia bukanlah penyerahan dalam erti kata yang sebenar. Jadi wallahu a'lam, kita sambung pembacaan kitab kita pada malam ini. Jadi saya ingat macam biasalah Mio dulu. Kemudian kita akan pergi kepada yang lain lah. Okey, sambung di muka surat 12 itu bermula daripada insan yang mendapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi Insan yang mendapat hidayah atau petunjuk ilahi, insaf tahu bahawa kunci dirinya itu sendiri, yakni nyawanya atau roh atau nafsinya, sudah pun mengakui menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang hak sebelum lagi dia dizahirkan ke dalam dunia sebagai insan, sehingga insan demikian itu sedar mengenali yang menjadikan dan mengasuh dan memeliharanya. Sifat hutang akibat dijadikan daripada tiada kepada ada itu demikian besar, terlalu sangat menghampakan dalam segala-galanya, sehingga insan pada saat dia dijadikan dan diadakan sudah mesra terlibat dalam keadaan kerugian habis-habisan, kerana dia bagi pihak dirinya sungguh pun tiada mempunyai, tiada memiliki sesuatu ataupun juga memandangkan bahawa segala-galanya, segala yang dikelilingnya, segala yang mengenainya,
segala yang di dalam dirinya, di luar dirinya, daripada dan kepada dalam dan luar dirinya, semuanya ini dimiliki oleh Khaliqnya yang memiliki semua. Dan insan hampa dan papa dalam kerugian yang mutlak kerana hutang dirinya tiada dapat ditembusnya. Maka inilah maksud kata-kata suci dalam Al-Quran Karim, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan itu benar-benar dalam kerugian. Memandang bahawa dia hampa dan papa tiada mempunyai sesuatu apa pun jua bagi menebus kerugiannya serta membayar balik hutangnya, melainkan kesedaran dirinya jua yang insaf akan hakikat bahawa dia itulah sendiri yang menjadi pokok hutangnya. Maka dia harus membayar balik dengan dirinya, dia harus memulangkan, harus mengembalikan dirinya kepada yang empunya yang memilikinya dengan mutlak. Dialah sendiri hutang yang harus dibayarkan kembali kepada yang empunya, dan mengembalikan hutang bererti menyerahkan dirinya adalah hikmat kepada tuan pemiliknya, merendahkan diri di hadapannya, dan dari itulah maka insan yang mendapat hidayah bersungguh-sungguh dan dengan kesedaran sejati memperhambakan dirinya hanya sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi menunaikan titahnya dan larangannya dan hukumnya, dan demikian menghidupi dalam dirinya segala kehendak perintahnya. Perintah yang merujuk kepada faham pulang atau pulih atau kembali mengenai pengembalian diri yang dimaksudkan di atas sesungguhnya juga jelas tampak dalam rencana bentuk pengertian faham din. Kerana memang benar bahawa pengertian pulang atau pulih atau kembali itu bererti dan bermaksud pulang atau pulih atau kembali kepada tabiat asali atau semula jadi, yakni kepada sifat hakiki diri insani kepada sifat asalinya, sebagaimana yang nanti akan diterangkan pada tempatnya yang wajar. Faham sifat asali yang saya maksudkan di sini merujuk kepada sifat rohani dan bukan hanya kepada sifat jasmani sebagai hakikat insan. Perlu juga diterangkan di sini bahawa menurut kata-kata suci dalam Al-Quran Al-Karim, was-sama'i dzati rajm, demi langit yang mengandung hujan. Perkataan yang ditafsirkan di sini sebagai hujan adalah rajm, yang menurut erti kata bermakna pemulangan, pemulihan, pengembalian, yakni sesuatu yang dikembalikan terus berkali-kali. Jadi ayat suci ini dapat diterjemahkan ringkaskan menurut erti kata sebagai demi langit yang mengandung pengembalian, atau demi langit yang mengandung sesuatu yang dikembalikan terus berkali-kali. Perkataan pengembalian ditafsirkan sebagai hujan kerana Allah Subhanahu Taala mengembalikan air hujan terus berkali-kali dari langit ke bumi. Pengembalian air hujan yang dimaksudkan ini adalah pengembalian yang baik dengan arti manfaat, faedah dan keuntungan. Kerana air hujan yang kembali ke bumi itulah yang menumbuh hidupkan tanam-tanaman bagi faedah, manfaat dan keuntungan hidup insan dan lain-lain lagi. Maka dari itu berikutlah maksudnya di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim bahawa istilah serta faham rajak itu juga digunakan dengan mengandung arti yang sama dengan istilah serta faham rabah, yakni keuntungan, yang menjadi lawan bagi istilah serta faham khusr, yakni kerugian, yang telah pun dirujuk di atas tadi. Ini patutlah pada di sini disebutkan bahawa satu makna dasar istilah din yang belum lagi dihuraikan di atas adalah hujan yang turun berkali-kali, hujan yang datang kembali berkali-kali, dan dari itu maka kita lihat bahawa din menurut pengertian ini seperti hujan yang kembali berkali-kali, merujuk kepada faham faedah, manfaat dan keuntungan rabah. Apabila kita katakan Okey. Okey, terima kasih. Kita sambung sikit. Siapa lagi yang boleh baca? Aura-aura ni siapa? Ayuda boleh Ayuda? Ustaz Daud. Saya lupa nak suruh masing-masing on video tadi, baru saya boleh tengok siapa yang boleh baca dengan tak boleh baca. Ustaz Daud boleh ke tengah drive?
Tak boleh. Senyap tu. Yang saya perhatikan, terang juga tadi ya. Ya. Ustaz boleh ke tak? Tak apa dengar. Saya duduk tepi jalan. Dulu. Okey, tak apa. Okey. Ni Puan Dalina boleh baca ke? Ataupun tak ada teks? Ni saudara Imran? Tak dengar saudara Imran. Saudara Imran boleh? Tak boleh juga. Ni macam mana Trisna dengan Yulia boleh? Ustazah Trisna? Dr. Salina. Ya. Bolehkah Yulia? Saya tak ada bukunya, Dr. Oh. Salina. Oh, tak ada bukunya. Trisna? Tak ada juga. Oh, dan apa ni, mungkin boleh lagi mungkin lain kalau dalam grup tu nanti boleh minta dengan Mio PDF-nya ya. Okey, tak apa. Mio baca sikit lagi Mio. Boleh? Apabila kita katakan tadi Apabila kita katakan tadi bahawa untuk membayar balik hutangnya, insan harus mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memilikinya. Dia mengembalikan dirinya itu seperti juga hujan yang kembali berkali-kali, merupakan suatu keuntungan baginya, dan inilah maksud kepada Arab. Man dana nafsah rabbah. Barang siapa memfahamkan dirinya, Rabiha. Man dana nafsahu rabiha. man dana nafsahu rabiha. Barang siapa memperhambakan dirinya, beruntung. Kata-kata memperhambakan dirinya dan nafsahu bererti menyerahkan dirinya dalam khidmat dan juga mengembalikan dirinya kepada pemiliknya, seperti yang telah diterangkan. Oleh kerana kata kerja dana itu mengandung makna yang merujuk kepada keadaan berhutang, maka tampaklah maksud sebenar pepatah di atas itu sebagai mengisyaratkan erti barang siapa yakni setelah insaf akan hakikat bahawa dirinya itu pokok hutangnya kepada Tuhan yang hak, menyerahkan dirinya yakni mengakibatkan penyerahan terhadap dirinya agar dapat dikembalikan kepada yang memilikinya, dan setelah mengakibatkan penyerahan itu maka dia mengembalikan dirinya itu, beruntunglah dia, yakni sebab dia telah menunaikan pembayaran balik hutangnya dan dengan demikian telah menebus dirinya, bahkan sehingga mendapat faedah keuntungan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud pengertian yang sama dalam kandungan sabda Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdik pandai itulah dia yang menyerahkan dirinya, memperhambakan dirinya, menaklukkan dirinya dan beramal bagi mencapai apa yang didapati sesudah mati kelak. Apa yang akan didapati sesudah mati kelak bererti apa yang dikira baik kerana amal solehnya, yakni ganjarannya. Pengembalian baiknya seperti pengembalian air hujan tadi yang membawa manfaat serta keuntungan kepada bumi dengan menumbuh serta menghidupkan tanam-tanaman yang berguna bagi kehidupan. Sebagaimana air hujan memberi hidup kepada bumi yang tanpanya itu menjadi mati, begitulah din yang memberi hidup kepada insan yang tanpanya memang mati juga. Tepat benarlah kiasan ini dengan kata-kata suci Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardh ba'da mautiha. Dan hujan yang Allah turunkan dari langit dan dengannya diberi hidup olehnya bumi yang sudah mati. Okey, setakat ni saya rasa yang kita jelaskan tadi tu sebenarnya sudah terkandung lah saya rasa sudah jelas lah Jadi sebabkan kita ada seorang je pembaca malam ni, macam mana
Aurora ni siapa Memang tak boleh juga ke membantu? Gilir dengan Mio malam ni? Saya tak pasti siapa Aurora. Saya baru hari ini Ah, ya, iya dan iya belum iya. juga dokter. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, yang lain pun rasanya ada sedikit iskal lah Okey, tak apa. Cuma tak apalah, saya gilir dengan Mio, saya baca sikit Mio Maka dengan mengembalikan, ni Imran boleh Imran? Imran ada teks? Belum lagi? Boleh Belum tak? Boleh? Ah, Okey, muka surat 18 Imran. soal 18. Maka dengan mengembalikan dirinya. Jumpa tak? Muka surat 18. Itu naskah mana tu? 2000? Naskah Bukan versi baru 2019 kan? 2013? 19. 2013 kan? 19. Oh, yang baru. Okey, tak apa. Cari yang maka dengan mengembalikan dirinya. Sepatutnya muka surat 18. Saya rasa dia tak lari sangat muka surat dia lain. Muka surat 17. 17. Okey, tengok muka surat Dia lepas 17. ayat Quran. Maka dengan mengembalikan. Saya baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan mengembalikan dirinya kepada tuan pemiliknya dengan cara taat setia dan sungguh benar menurut segala titahnya dan larangannya dan hukumnya serta perintahnya, maka insan yang beramal secara ini akan dikurniai ganjaran agung daripada Tuhannya yang hak, yang akan diterimanya sebagai pengembalian baiknya, dan pengembalian baiknya ini akan dianugerahkan kepadanya dengan kelebihan yang berganda nilainya daripada apa yang dikembalikan olehnya itu. Seperti firman suci Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapakah dia yang akan memberi pinjam kepada Allah suatu pinjaman baik yang akan Allah gandakan faedahnya berkali ganda. Okey, kat sini ini Perhatikanlah kejap Ini yang saya sebut qardun tadi tu. Qard, qard daripada qarada yuqridu. Qardun. Kemudian aqrada dia punya verb memberi pinjam, aqrada. Jadi yuqridu dalam bentuk present tense lah. Okey, sambung balik, perhatikanlah. Perhatikanlah bagaimana ternyata di sini bahawa kata kerja yang digunakan untuk memberi makna pinjam, yakni yuqridu, yakni daripada akar kata qarada. Qaf ra dot. Qaf ra dot. Kalau dalam lisanul Arab itu dia tulis qaf ra dot jadi QRD ni sebenarnya qaf ra dot okey, yang merujuk kepada pinjaman. Yang merujuk kepada pinjaman. Qard. Tiada sama maksud ertinya dengan pinjaman yang disebut sebagai hutang. Okey, dan satu lagi saya inikan sikit buat nota sikit. QRD ni bawah D tu dia kena ada titik. QRD tu bawah tu dia kena ada titik. Maksud dia huruf dot bukan dal. Huruf dot itu transliterasi transliterasi. Okey, teruskan. Qard tiada sama maksudnya, maksud ertinya. Tiada sama maksud ertinya dengan pinjaman yang disebut sebagai hutang, dain. Kerana penggunaan istilah hutang itu hanya merujuk kepada insan belaka. Pinjaman yang dimaksudkan di sini adalah pengembalian sesuatu yang tadinya dipunyai atau dimiliki oleh pemilik yang kini memintanya balik semula dan yang harus dikembalikan kepadanya. Insan adalah kejap Tadi saya ada cerita macam mana aqrada ini dia lain sikit daripada dain. Dain itu secara umumnya memberi pinjam juga. Tetapi qardun ini dia lagi strong maksud dia. Maknanya saya beri kepada Imran pinjam laptop. Laptop tu saya punya. Dan kemudian
Bila saya tanya Imran, saya kata, Imran boleh tak bagi saya pinjam laptop? Sebenarnya laptop itu saya punya. Jadi man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan ini Allah refer kepada diri kita ini, boleh tak bagi pinjam? Tapi sebenarnya kita tu adalah kepunyaan Allah. Ada dalam maksud dia di situ. Sentap Sentap tak Ustaz? Okey, teruskan.